Salam sejahtera, Doktor. Saya akan membentang dalam pengurusan perubahan dalam pendidikan. Dengan tajuk kualiti guru generasi Y terhadap perubahan kepimpinan sekolah. Kertas konsep ini akan menjelaskan tentang kualiti guru generasi Y terhadap perubahan kepimpinan sekolah. Perubahan dan perkembangan kepemimpinan dan pengurusan pendidikan di Malaysia dalam abad ke-21 memperlihatkan perubahan dalam kohort generasi yang mulai didominasi oleh generasi Y dalam kepemimpinan sekolah di Malaysia. Kaedah kuantitatif digunakan dan data dianalisis menggunakan pengukuran analisis model. Guru haruslah memainkan peranan penting dengan menyelesaikan tugas sebaik selaginya bertugas dalam institusi pendidikan dan hendaklah melaksanakan setiap tanggungjawab dengan berkesan supaya tingkah laku mereka akan memberikan impak yang positif terhadap kualiti kerja mereka. Pengenalan. Kepemimpinan pendidikan merupakan asas kepada perubahan dan pembangunan pendidikan. Kepemimpinan guru tahap tinggi menjadi asas kepada perkembangan dan peningkatan kualiti pendidikan dan perubahan di sekolah. Kepemimpinan guru yang hebat dan berketerampilan adalah tonggak ejen perubahan di sekolah. Oleh itu, guru perlu menguasai asas-asas kepemimpinan tahap kualiti tinggi dan tingkah laku kepemimpinan yang baik dalam usaha meningkatkan kecemerlangan yang telah ditetapkan. Teori perubahan lipid tahun 1973 digunakan dalam kertas konsep ini. Dengan 7 langkah seperti langkah pertama mendiagnosis masalah, langkah kedua mengkaji motivasi dan kemampuan untuk berubah, langkah ketiga mengkaji motivasi dan ejen-ejen untuk berubah, langkah keempat menetapkan tujuan perubahan, langkah kelima memilih peranan yang sesuai untuk ejen berubah, langkah keenam mempertahankan hasil perubahan, langkah yang ketujuh mengakhiri hubungan. Model yang dipilih ialah model perubahan 8 langkah Kotter tahun 1995. Okey. Langkah pertama, cipta keperluan. Langkah kedua, bentuk pakatan kuat. Langkah ketiga, cipta visi perubahan. Langkah keempat, salurkan visi. Langkah kelima, hapus halangan. Langkah keenam, sasaran masa pendek. Langkah ketujuh, teruskan perubahan. Langkah ke-8, kukuhkan perubahan. Dalam kajian literatur, Yahya dan Yaakob pada tahun 2013 berpendapat bahawa amalan-amalan kepemimpinan sekolah mempengaruhi dimensi pengetahuan ilmu dan dimensi kemahiran praktikal. Leadwood dan Sun tahun 2012 mengakui keperluan untuk melakukan penyelidikan mengenai kesan kepimpinan yang sesuai untuk diamalkan dan memberi fokus kepada amalan kepemimpinan di sekolah. Wallace 2013 membuktikan kepemimpinan sekolah yang cemerlang mampu memberi kesan yang baik kepada kemajuan guru dan seterusnya dapat meningkatkan kualiti guru. Beberapa kajian juga menunjukkan bahawa kualiti guru dari segi kesediaan dan teknik pengajaran guru itu mempengaruhi pembelajaran pelajar. Ini dapatan kajian. Keputusan menunjukkan bahawa kepimpinan transformasi kepada budaya kestabilan sekolah adalah pada tahap tertinggi. T sama dengan 10.313, manakala nilai T paling rendah ialah pada item lokasi sekolah dengan kecekapan kolektif guru. T sama dengan negatif 1.161, di mana lokasi sekolah mempunyai hubungan negatif yang signifikan. Dapatan kajian jadual ini, min yang tertinggi ialah dalam kumpulan daya
kerja guru berumur dalam lingkungan 25 hingga 34 tahun, iaitu 126.25, manakala min yang tertinggi dalam analisis kerja guru berumur dalam lingkungan 25 hingga 34 tahun, iaitu 125.57. Perbincangan. Daripada dapatan kajian bahawa perubahan dimulakan melalui pengembangan fleksibel keegoan, penceburan dan inovatif budaya sekolah. Pengetua percaya pendapatan seperti itu diperlukan kerana reformasi pendidikan memerlukan lebih banyak usaha kolektif dan kerja berpasukan antara disiplin dalam melaksanakan inisiatif perubahan kepimpinan sekolah. Kajian mendapati bahawa kebanyakan rintangan meningkat pada peringkat kepemimpinan dan halangan pengurusan adalah antara yang paling banyak dari segi halangan yang dialami. Kajian ini meneroka halangan yang muncul dalam setiap peringkat pengembangan isu-isu di Malaysia. Aspek sasiah guru generasi Y, mereka kurang sabar, tidak boleh ditegur secara terbuka, materialistik, tingkah laku yang melampau, ketidaksediaan guru generasi Y dengan kebat, kurang merangsang pelajar ke arah pemikiran berbentuk kebat, guru generasi Y juga kurang pendedahan kebat. Teknologi maklumat dan komunikasi dalam PMP juga merupakan satu isu. Mereka risau peralatan rosak, mereka risau tidak dapat menguasai teknologi yang tinggi dan canggih. Mereka risau disuruh melakukan kerja yang mengenai ICT. Okay. Guru mengajar bukan option atau luar bidang. Mereka tidak mahir dan luar bidang. Kepakaran tidak dapat dikembangkan sepenuhnya. Implikasi dari aspek dasar. Mengadakan dan menganjurkan program bagi meningkatkan profesionalisme guru generasi Y, latihan, pendekatan pembangunan profesionalisme secara konvensional tidak digunakan, pembangunan profesionalisme melalui pengalaman yang dipengaruhi, KPM, JPM, PPD sekolah, menjalankan pelbagai kursus bagi menyediakan guru dengan kemahiran menggunakan pelantar pembelajaran digital serta membina bahan pengajaran. Pentadbir atau guru. Pentadbir perlu cekap mengadaptasi kaedah bertindak untuk mengekalkan keseimbangan antara maklumat jangka panjang dengan perancangan aktiviti harian atau rutin dan maklumat jangka pendek. Kesimpulannya, guru memainkan peranan penting dalam perubahan dalam sekolah. Pengharapan tinggi diletakkan kepada guru supaya mereka membuat satu anjakan paradigma terhadap aspek kehidupan dan tugas mereka yang turut melibatkan pelbagai pihak termasuk keluarga, pelajar, rakan sejawat dan pentadbir. Ini perlu dilaksanakan secara serentak dan kolektif dalam membina satu paradigma baharu yang membawa perubahan positif di sekolah. Sekian, terima kasih.